Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, baik, hari ini kita akan sambung free fall motion 2.3. Baik, so kita daripada free fall motion ni kita perlu tahu keadaan free fall tu macam mana dan juga menyelesaikan masalah dalam free fall motion ni lah. Okey, kalau kita tengok sini, an object experience a free fall if the motion of the object is affected by only gravitational force. Maksudnya dia hanya di-effect dengan gravitational force. This implies a free falling object does not experience the action of other forces. Maksudnya tak ada force lain dah. Yang ada pada dia hanyalah gravitational force. Contohnya, tengok ni, pokok kelapa dia jatuh ke bawah. So, apa yang menyebabkan dia jatuh ke bawah tu ialah gravitational force sahaja, tanpa melibatkan apa-apa force. Contoh apa-apa force adalah air resistance or friction. Okey. Jadi kita tengok di sini. Okey, kalau contoh kita di udara biasa, atau contoh kamu di rumah lah, bila kamu jatuhkan feather, bulu dengan ball bearing, kamu dapati bahawa ball bearing akan sampai ke tanah dahulu berbanding feather. Kenapa benda ni berlaku? Sebab feather ni dia kan lebih luas, dia punya permukaan tu, dia macam ni kan. Okey, bila dia lebih luas, maka ada force ke bawah iaitu gravitational force. Ada lagi satu force ke atas ini ialah air resistance. Air resistance. So, memandangkan dia punya permukaan itu lebih lebar, maka air resistance-nya lebih tinggi. Bila air resistance lebih tinggi, jadi feather jatuh lebih lambat berbanding ball bearing. Berbanding ball bearing, permukaan dia hanyalah kecil sahaja. Jadi dia ada less air resistance. Okey. Ini kalau kita keluarkan di ini kalau kita jatuhkan di keadaan biasa. Okey, kalau di free fall perlu dilakukan di dalam keadaan vacuum. So vacuum ni adalah no air particle, tak ada partikel udara ya. Jadi bila no air particle, maknanya dia tak ada resistance lah, feather ni dengan ball bearing ni jatuh. Maka feather dan ball bearing ni akan jatuh pada masa yang sama. Sebab no air particle, jadi no air resistance. Okey, itu adalah konsep free fall. Okey. So sekarang, okey, ini eksperimen wajib yang kamu kena buat. Bila kamu balik maktab, insya-Allah lah kita akan buatlah untuk menentukan nilai gravitational force. Okay, solving problem related of free falling object. Okay, yang menariknya, solving problem ni akan menggunakan Satouv method kalau kamu ingat ya, sepernah ajar kamu. Okay, jadi Satouv method tu adalah SATUV. Okay, jadi S ni akan bertepatan dengan formula yang pertama, A formula yang kedua, T formula yang ketiga, dan U dan V formula yang keempat. Okey, jom kita tengok contoh soalan. Okey, Amira threw a ball vertically upward with an initial velocity of 10 meter per second. Calculate the... Okey, jadi macam mana kamu nak buat? Kamu buat SATUV. Okey, jadi A dia nak apa? Time for the ball to achieve maximum height. Okay, S berapa? S dia tak bagi. A berapa? A sentiasa negatif 9.81 ya. Sentiasa negatif 9.81. T berapa? T dia suruh cari. U berapa? Tu dia kata initial velocity 10 meter per second. Jadi 10 V sama dengan
kosong. Okey, kenapa V sama dengan kosong? Sebab maximum height. Contoh, bila kamu campak bola ke atas, bola tu akan patah balik kan? Pada keadaan sebelum dia patah balik, pada keadaan paling maximum height, di sini maximum height. Okey. V dia sama dengan 0 meter per second. Okey. Jadi, kan saya cakap tadi, kalau S dia tak bagi, kita guna formula yang pertama. Jadi, V sama dengan U plus AT. V berapa? 0. U 10 tambah negatif 9.81 T. Jadi bila kamu kira, kamu dapat T sama dengan 1.02 second. Okey, kita tengok soalan nombor B pula. Dia tanya apa tu B? Dia tanya the maximum height can be reached. Dia tanya maximum height can be reached by the ball. Ignore air resistance. G sama dengan 9.81. Okey, gunakan satu method. Jadi SATUV. Okey, S dia suruh cari A negatif 9.81. T berapa dia bagi? 1.02. Kita dah kira dah A tadi. U 10. V sama dengan 0. Okey, jadi maximum height can be reached by the ball. Ignore air resistance. Okey, jadi kita boleh guna dua formula. Okey, sama ada contohnya T ni dia tak bagi, jadi kita boleh. Okey, contohlah dalam formula ni A tu kita tak cari T lagi. Jadi T tu tak adalah contohnya kan. Jadi T kita guna formula nombor 3. Jadi formula nombor 3, V squared equal to U squared plus 2AS. V squared 0, U squared 10, 2, A negatif 9.81, S. Okey, kamu dapatlah bila kira 5.10 N. Okey, kita tengok example 2 pula. Okay, Chan released a stone from a cliff of 10 meter height. Determine the time taken for the stone to reach the bottom of cliff. Okay, jadi ada cliff, stone tu dicampak ke bawah. Okay, guna untuk A, cari SATUV juga. S dia bagi 10 meter. A negatif 10.81. T berapa? T dia suruh cari. U, okey, U memandangkan dia campak objek ni ke bawah. Mula-mula objek tak bergerak lah. Jadi U sama dengan 0. V kita tak tahu. Okey, jadi kita guna formula yang mana? Kalau kita tak tahu V, kita tak tahu, kita guna formula nombor 4. Okey, jadi S equal to UT plus half AT squared. Jadi U nya 0. Jadi S sama dengan half negatif 9.81 T squared. S ni 10. Okey, bila kamu kira, kamu dapat T sama dengan 1.43 second dan negatif 1.43 second. Okey, so inilah jawapan dia, sama ada 1.43 ataupun negatif 1.43 second. Okey, kita ignore negatif 1.43 second sebab masa mana boleh negatif kan. Jadi jawapannya 1.43 second. Okey, kita tengok nombor B. The velocity of the stone just before it touch the ground. Okey, so dia nak nilai apa? Okey, jadi dia nak nilai apa?
Buat dulu SATUV S10 A negatif 9.81. T berapa T? T 1.43 kalau kita kira lah. U kosong, V tak tahu. Okay, let's say kita tak kira lah T tu. Jadi kita guna formula nombor 3, iaitu V square equal to U square plus 2AS. Bila kamu kira, kamu dapat dua jawapan V tu. V sama dengan negatif 14.0 ms negatif 1 dan 14.0 ms negatif 1. Okey, kita pilih jawapan negatif. Kenapa kita pilih jawapan negatif? Sebab jawapan negatif menunjukkan bahawa batu tu berada di bawah permulaan dia. Jadi contohnya dia bermula di atas. Bila kita kata dia negatif 14.0 meter per second, maknanya batu tu bergerak ke bawah, ya, bawah daripada tempat asalan. Okey, kita tengok contoh soalan seterusnya. Ahmad melepaskan blok kayu dari atas bumbung bangunan. Ni macam tadilah. Ini melepas kayu bumbung bangunan. Jika blok tersebut mengambil masa 4 hitung ketinggian bangunan tersebut. Okey, guna SATUV juga. Jadi S tak tahu, S suruh cari A negatif 9.81 time 4.4, U sama dengan kosong, V sama dengan kosong. Okey, V kita tak tahu juga. Okey, V dia tak bagilah. Okey, jadi okey, so kita kena guna formula nombor 4. Okey, S equal to UT plus half AT squared. Okey, betul tak? Kita tengok balik. Okey, betul. S equal to UT. Okey, jadi ni dah kosong lah. Jadi S sama dengan half negatif 9.81 4.4 square. Bila kamu kira, kamu dapat S sama dengan negatif 94.96 meter. Kenapa negatif? Menunjukkan bahawa kedudukan bongkah kayu itu berada di bawah daripada tempat permulaan dia. Okey, sebab displacement kan, S ni displacement, titik terdekat tu. Jadi bila dia negatif, maknanya dia di bawah tempat kotak itu mula dibaling. Okey, next. Sebiji batu dilepaskan ke dalam sebuah perigi untuk mengetahui kedalaman perigi tersebut. Batu tersebut mencecah dasar perigi selepas 2 saat. Hitung kedalaman. Okey, guna SATUV. S suruh cari A negatif 9.81, T 2 saat, U kosong, V tak bagi. Guna formula S equal to UT plus half AT squared. Kosong. Jadi kamu kira lah dapat berapa. Okey, dapatlah ini jawapan dia. Negatif 19.62 meter. Unit jangan lupa meter. Dan kenapa negatif? Macam saya cakap tadi, sebab batu ni perigi kan. Jadi batu tu dibaling ke bawah. Jadi kenapa negatif? Sebab batu tu telah berada di bawah daripada tempat permulaan dia dibaling. Okey, so itu sahajalah untuk 2.3.